guys, it's me, Alex, and this is my channel, Alex Storytime. I welcome you to hear my story, and I hope you like it. Enjoy! Ups, tunggu dulu kawan-kawan. Sebelum mula, sudahlah tekan tombol subscribe, share, dan like. Saya sangat hargai kebaikan kamu. Terima kasih. Perkongsian cerita saya pada hari ini pula ialah cerita seram yang bertajuk Phasmophobia. Pernah dengar perkataan Phasmophobia? Ia merupakan salah satu penyakit bagi segelintir manusia yang takut kepada perkara-perkara gaib, benda yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Contoh paling senang ialah takut kepada hantu. Tetapi bukan penyakit ini yang saya ingin bicarakan. Kisah yang saya ingin ceritakan di bawah nanti adalah berkaitan dengan pengalaman kami sepanjang menjalankan kajian bagi penyakit Phasmophobia ini. Pada tahun 2016, ketika itu kami merupakan pelajar tahun ketiga di sebuah universiti swasta yang terletak di kawasan utara Semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan semua, universiti kami ini mempunyai beberapa cawangan di sekitar Semenanjung. Dan seringkali akan ada pertandingan melibatkan sukan dan akademi dijalankan di antara kampus-kampus. Pada waktu itu, satu pertandingan tesis terbaik bahagian akademi untuk subjek English Communication telah dijalankan oleh community kampus induk di mana setiap universiti perlu menyediakan kertas kajian mengikut tajuk yang telah diundi. Kampus kami telah mendapat tajuk Paranormal Activity dan beberapa kumpulan dibentuk bagi menjayakan lagi kertas kajian tersebut. Setiap kumpulan telah menerima subtopik tertentu yang perlu dikaji dan kumpulan kami telah mendapat tajuk Phasmophobia. Bagi mendapatkan info-info mengenai kajian ini, setiap kumpulan telah dihantar ke beberapa lokasi tertentu selama 2 bulan lengkap bersama alat-alat yang akan digunakan sepanjang kajian. Untuk kumpulan kami telah dihantar ke 3 tempat, yaitu hospital, Pusat Rawatan Islam Darushifa, serta Kelly Castle. Ketiga-tiga lokasi yang diberikan ini mempunyai kisah yang tersendiri sepanjang kami menjalankan kajian. Pengalaman yang saya ingin ceritakan ini adalah sewaktu kami di Kelly Castle, salah satu tempat yang dikenal pasti sebagai lokasi paling berhantu di Malaysia. Dan disinilah kejadian seram itu bermula. Kami tiba di Kelly Castle pada jam 6 petang bersama 2 lagi kumpulan lain bagi menjalankan aktiviti paranormal walk yang akan bermula sekitar jam 9.30 malam. Nasib kami agak baik kerana ketika itu kami mendapat maklumat daripada pihak Kelly Castle terdapat 2 kumpulan pengawal perubatan Islam dari Indonesia yang akan bersama-sama menjalankan aktiviti tersebut. Pada malam itu, setelah selesai mendengar taklimat keselamatan daripada pihak Kelly Castle, kami telah dipecahkan kepada 3 kumpulan oleh ketua kumpulan dari Indonesia tersebut. Untuk pengetahuan semua, setiap kumpulan tersebut dipecahkan berdasarkan deria-deria, yaitu penglihatan, pendengaran, dan deria rasa yang akan ditajamkan oleh para peserta daripada Indonesia ini. Waktu itu, kami berdebar-debar kerana boleh kata hampir semua ahli kumpulan tidak mahu terlibat dalam kumpulan deria penglihatan kerana khawatir akan melihat benda-benda yang menakutkan. Tetapi, setelah diyakinkan oleh pihak mereka, barulah kami mempunyai kekuatan untuk menyertai mereka. Alhamdulillah, kami satu kumpulan telah ditempatkan di dalam kumpulan deria rasa. Setelah aktiviti pembahagian selesai, acara pembacaan doa dijalankan. Dan kemudian semua peserta dilepaskan mengikut kumpulan masing-masing. Kumpulan aku terus menyusul di bahagian tengah bangunan Kelly Castle dan seterusnya ke bahagian belakang. Ketika sampai di sebatang pokok, kami telah diarahkan berhenti dan membuat satu bulatan mengelilingi pokok tersebut. Ketua kumpulan berdiri di tengah-tengah dan kemudian terus menyampaikan beberapa info berkaitan alam gaib dan nasihat sekiranya manusia ingin melihat atau merasai kewujudan mereka. Selepas itu, ahli kumpulan Indonesia tersebut telah membantu kami menajamkan deria rasa kami melalui tangan. Sewaktu proses itu, kami tidak merasakan kelainan sehinggalah ketika ketua kumpulan meminta 2 orang
Aku dan Rakan bangun dan mendekati pokok di sebelahnya. Kami disuruh menghalangkan tangan kami ke arah batang pokok tersebut, dan beliau meminta kami menggerakkan tangan kami dari atas ke bawah. Sementara itu, ahli kumpulan yang lain diminta bersikir sekuat yang boleh. Sewaktu kami menggerakkan tangan, aku terasa seolah tangan aku bergerak di atas satu permukaan yang basah, sejuk, dan beralun-alun, sedangkan tangan aku langsung tidak menyentuh jejak di permukaan batang pokok tersebut. Kemudian, kami diberitahu oleh ketua kumpulan mengenai objek yang disentuh oleh kami itu adalah bangsa jin yang menyerupai hewan. Permukaan sejuk yang disentuh aku itu merupakan kawasan perutnya yang melendir, karena makhluk itu mengeluarkan lidah yang panjang serta air liur yang berceceran di atas perutnya yang buncit. Manakala sahabatku telah menyentuh bahagian tangannya, berbulu hitam. Waktu diberitahu itu, aku terasa kecut perut yang teramat dan terasa seperti diperhatikan oleh makhluk tersebut. Ustadz yang menjadi ketua kumpulan kami itu terus menasihati kami agar menguatkan lagi bacaan zikir. Untuk menguatkan semangat kami, sekumpulan bagi mengelakkan kami dirasuk. Karena jin yang berada di hadapan kami ini antara yang kuat serta beberapa kali coba untuk memasuki badan salah seorang anggota kumpulan kami. Setelah selesai di kawasan pohon itu, kami bergerak ke tangga di bangunan istana tersebut sambil berzikir. Di situ, ketua kami memberitahu terdapat beberapa makhluk yang coba menzahirkan diri mereka untuk menakutkan kami. Tidak kurang juga ada menyerupai roh-roh manusia, mungkin pernah mati di situ. Zahirnya seperti seorang lelaki berbangsa India, berserta seorang kanak-kanak perempuan berbangsa orang putih. Pelbagai interaksi juga dapat kami lihat apabila Ustadz meminta makhluk-makhluk itu memberitahu lokasi di mana mereka berada. Seperti contoh, mereka menggerakkan daun, melempar batu, serta menghembus angin ke arah kami. Sungguh kami rasa dikelilingi mereka pada waktu itu. Setelah selesai pengemeraan berkumpulan, tiba waktunya kami menjalani sesi burung hantu. Kami diuji dengan cara kami ditinggalkan di sepanjang lokasi perjalanan tadi. Tetapi kami tidak ditinggalkan keseorangan. Kami diletakkan secara berpasangan bagi mengelakkan perkara buruk berlaku. Aku dan rekanku diletakkan di kawasan basement, kawasan simpanan botol arak, bersama satu lagi pasangan. Tetapi sebelum diletakkan, teriak kami ditajamkan lagi di bagian pendengaran. Sewaktu ujian itu, kami berempat mendengar bunyi seperti rak besi dialihkan serta bunyi botol-botol kaca berlaga. Kami juga turut mendengar bunyi seperti orang berbual-bual, tetapi di dalam bahasa Inggris. Butir-butir percakapan tidak berapa jelas, tetapi yang jelasnya seperti dua orang lelaki sedang berbual. Aku tak berhenti-henti berzikir serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal. Pada awalnya, aku terasa seram, tetapi semakin lama aku seperti sadar betapa agungnya kuasa Allah mencipta hamba-hambanya. Aku positifkan diri aku untuk bertenang secara meletakkan pikiran yang aku semakin dekat dengan Allah apabila melalui situasi seperti ini. Syukur Alhamdulillah, itu sahaja pengalaman yang aku nak kongsikan pada kali ini. Dan universiti kami telah mendapat johan dalam pertandingan tesis terbaik tersebut pada waktu itu. Terasa berbaloi usaha kami menghadap segala dugaan sepanjang menyiapkannya. Dan yang paling penting, pengalaman yang kami lalui sangat bernilai dan akan dikenang sampai bila-bila. Sekian, jumpa lagi di penulisan akan datang.